Hai guys, selamat datang ke podcast newstick.com. Piu piu piu. Tak ada hal bro, memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal bro. Memang tak ada hal. Yo, drive it on. Okay, topik untuk hari ni kita nak cakap pasal benda yang sensitif juga. Dan yang ni, I rasa more kepada kita nak cakap pasal awareness sebab tak ramai orang cakap pasal ni. I rasa sebenarnya kita punya podcast ni more kepada nak bagi awareness kan. Okay, dan hari ni kita bersama dengan Izzat. Hai Izzat. Hai. Izzat boleh tak perkenalkan diri sikit? Okay, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih sebab sudi jemput saya ke sini. Salam, you're welcome. Jadi seperti yang sedia maklum, saya merupakan bekas pesalah sekolah negeri lah. Orang panggil Juvana. Jadi saya terlibat dengan saya disebabkan apa saya masuk ke sekolah negeri itu disebabkan dadah lah. Jadi topik kita kali ni dadah kan. Jadi berpunca daripada dadah umur 12 tahun and then sampai umur 17 tahun. Barulah saya ditangkap atas kesalahan memecah masuk rumah dan sama bersenjata. Jadi itulah sebab punca saya terlibat dengan jenayah berpunca daripada dadah. Wow, maknanya memang experience you daripada sekolah lagi kan. Tapi boleh tak nak tahu macam masa umur 12 tahun you kata you start kan. Adakah itu macam pengaruh rakan sebaya ke ataupun just tengok movie ke jadi macam nak buat ke macam mana? Okey, baik. Nak kata pengaruh rakan sebaya ni tak juga. Tapi semua berpunca dengan diri sendiri. Sebab dalam saya punya circle waktu tu, ada je kawan yang tak isap dadah. Tapi dia duduk dalam kelompok kita orang. Jadi yang ramai yang isap dadah, dia seorang je tak isap dadah. Jadi sebabkan diri dia yang tak nak ambil dadah kan. Jadi semua berpunca dengan niat nak cuba. First kali saya rasa macam, alah cuba sekali je. Lepas ni ingin tahu kan. Yelah kita budak kan. Kita macam nak try dia macam mana. Remaja ada satu sifat tanda tanya dalam otak ni. Dia nak cuba kan. Jadi dengan sifat nak cuba itulah membuatkan saya terjebak. Terus jadi macam penagih. Sebab apa? Dadah ni ada satu benda yang paling jahat. Dadah ni tak sedap. Orang kata dadah sedap. Tak. Dadah ni ada satu benda yang buat orang setiap hari nak ketagih. Ketagih itulah yang buatkan penagih ni sentiasa ambil. Penagih dadah sekarang yang mana tengah ambil dadah, dalam diri dia mesti ada sifat nak berubah. Pasti permasalahan ini yang saya alami waktu dulu lah. Waktu saya ambil dadah, mesti nak berhenti. Macam mana nak berhenti? Tapi tak boleh. Tak boleh nak keluar. Dia tak jumpa jalan keluar. Sebenarnya nak berubah ni, dia ada satu benda, satu sistem lah ataupun sokongan dan bimbingan. Kalau sekadar sokongan, macam orang support kita dari segi mulut kan, takkan boleh. Kita kena bimbing dia, tarik tangan dia, bimbing dia bawa keluar daripada kelompok yang orang kata negatif ni. So maksudnya kalau kita nak berubah, kita kena cari circle yang akan support you jugalah. Betul. Jadi macam Nabi katalah, kalau kita nak jadi baik, kita berkawan dengan orang baik. Kalau kita berkawan dengan penjual minyak wangi, kita pun akan dapat bau wangi. Betul tak? Jadi kita nak jadi baik, kita cari orang baik. Kalau kita nak still jadi jahat, teruskan berkawan dengan orang jahat. Faham. Tapi kan sebenarnya kita nak tahu jugalah sebab macam untuk dadah ni ada banyak jenis kan, so bagi you dadah yang mana satu yang paling bahaya dan macam mana proses nak beli dadah tu? Okey, baik. Yang saya tahulah, dadah ni ada dua jenis lah. Dua jenis, dadah kampung dengan dadah bandar. Dadah kampung ni seperti pil kuda, morfin dan metamfetamin ataupun syabu ataupun batu lah bahasa kampung. Jadi kalau dadah bandar ni ketamin, ecstasy tak silap saya, pop tu, orang panggil ubat healing, and then dengan mushroom. Jadi itu antara dadah yang kita jumpa dekat pusat hiburan lah, private party ke apa kan. Dadah kampung ni, sebab apa orang ramai ambil dadah kampung? Sebab murah. Benda ni murah. Kalau dadah seperti ketamin, 1 gram dia dah 200.5. Kalau yang kampung punya pula? Yang kampung sebiji boleh dapat RM15 sahaja. Kalau yang 1G juga yang batu 120 macam tu lah, murah. Jadi itu sebab dadah ni ramai orang gunakan. Dadah kampung ni. Dadah bandar ni susah. Orang tak ambil hari-hari sebab benda ni mahal. Orang ambil hari-hari dadah kampung ni. Dadah kampung yang paling bahaya sebenarnya. Tapi memang dekat kampung ada je lah. I mean macam mana? Kalau dekat bandar lagi susah daripada nak ambil dekat kampung ke?
Okey. Ataupun Kalau yang dekat kampung ni antara tempat yang banyak lah, paling banyak antara penagih dadah banyak, penjual dadah pun banyak. Jadi penjual dadah ni dia akan target kampung lah. Sebab mungkin aktiviti budak kampung ni mungkin dia dah bosan dengan aktiviti rutin harian yang duduk kat kampung, and then dia nak cuba benda yang baru kan. So penjual dadah ni akan masuk ke kampung. Felda antara tempat yang paling banyak dadah lah bagi saya. Saya dah merantau ke banyak negeri. Saya pernah duduk Felda, macam-macam Felda dah saya duduk. Jadi saya tengok, saya nampak yang di Felda ni adalah tempat yang paling bahaya. Saya kategorikan dia sebagai belia berisiko. Belia berisiko ni belia yang terdedah kepada benda-benda jenayah ataupun dadah ni lah. And easy access juga untuk diorang nak dapatkan kan. Ya, betul lah, sangat mudah. Faham. Tapi kan nak tahu juga majoriti umur, sebab tadi you ada cakap macam kalau dekat kampung kan, majoriti umur yang start ambil dadah ni daripada range umur berapa tu? Pada tahun saya lah, saya dulu, waktu 2012 ataupun 2011, tak silap. Nak cakap umur 12 tahun ni ramai, memang sangat ramai. Waktu 12 tahun 12 tahun memang sangat ramai. 12 tahun ni dah habis UPSR kan. Jadi waktu tu memang ramai. Tapi bila saya tengok zaman ke zaman sampai kali ni umur 12 tahun, alhamdulillah lah, dia orang tak kenal lagi dadah ni. Jadi saya tengok di peringkat sekolah menengah, dia orang tak ambil dadah jenis kampung ni. Dia orang akan mudah terlibat dengan mushroom ataupun dadah bandar ni. Sebab dia orang selalu akan pergi apa orang panggil healing ke bandar kan. Jadi ini tempat yang dia orang target pusat hiburan ni. Wah, sebenarnya menarik juga sebab I pun tak tahu yang dalam apa orang kata macam umur 12 tahun dah boleh start kan sebenarnya. Tapi nak tahu juga umur 12 tahun tu dadah apa yang you start ambil? Okey. Saya start dengan pil kuda lah. Jadi waktu tu nak dapatkan dadah mesti kita nak tahu kat mana dadah kan. Jadi dekat kampung saya tu, bila saya sendiri yang nak tahu dadah, mesti saya cari kawan-kawan yang hisap dadah. Jadi saya berkawan pula dengan atas umur saya. Saya tak berkawan dengan 12 tahun, saya kawan dengan waktu tu dalam 17 tahun. Jadi dia orang dah terdedah dengan dadah ni dah lama. Jadi saya sendiri nak dadah, saya cari dia orang, and then dia orang yang pergi ambil dengan penjual dadah tu. Faham. Oh, jadi macam tu pula. Jadi maknanya umur yang dah start ni maknanya umur 12 tahun, tapi memang dia ambil dengan budak-budak sekolah jugalah. Maknanya bukannya ada orang tunggu abang dah kerja tunggu kat luar sekolah ke, tak adalah. Memang ni semua memang dalam satu circle yang sama lah. Jadi bila dah lama dengan dadah ni, dia akan perantara ni dia akan bawa direct jumpa penjual ni. Jadi bila dah jumpa penjual tu lagi makin bahaya sebenarnya. Makin banyak lagi kita akan easy access lah, ya, lagi betul. senang nak dapatkan, lagi senang nak melipat semua kan. Betul. Tapi macam mana kalau dengan apa orang kata macam isap gam kan? Kalau itu sekolah I rasa sangat-sangat famous. Sebab sekolah I dulu I rasa memang sangat famous dengan gam tu. Kalau dekat orang kata apa bengkel KH, selalunya kan ada apa benda macam gam yang tu kan, diorang macam minta-minta tu, rupanya diorang nak isap kan. Yang tu macam mana pula bagi Jadi gam ni dulu saya pun pernah lah terlibat dengan gam ni. Gam ni bukan gam yang ada dekat bengkel kemahiran hidup tu. Oh, bukan. Bukan. Kata aku je. Dia bau gam yang orang hisap ni, dia bau macam tina. Dia chop dia gas napam, tin dia warna hijau. Dia yang macam tu lah, macam dia tin kan. Tin warna hijau, ada orang pakai gas napam, and then dia punya penutup tu dia ada dua penutup, satu silver, satu lagi gold, yang emas tu. Oh, dia ada dia jadi susah lah kalau jumpa kat KH ni, memang pelik. Mungkin student roket masuk lah kot. Tak tahulah pula. Gam ni saya tak tahulah apa fungsi sebenar dia. Jadi kalau orang nak dapatkan gam nak ni, dia akan kot, dia akan ada kat bengkel motor. Susah nak cari kedai pula yang jual ni, susah juga. Ada antara sekolah aku kedai-kedai. scam macam saya dadah. Tapi bukan dadah pun. Jadi kalau gam ni dia tak addicted sangat lah. Macam nak berbandingkan dengan yang lain. Gam ni dia rasa macam dia tak ketagih. Dia pening. Gam ni pening. Dia buat pening. Gam ni kategori racun lah tak silap saya. Gam dengan petrol ni sama. Pernah dengar orang hisap petrol tak? Tak. Hisap petrol ni dia lain tak? Lain, memang lain. Dia punya pening tu boleh tarik bulan. Benda yang tak logik akal. Tarik dia bulan? boleh main kuasa lah apa. Benda tak logik akal. Faham. Sekarang I baru tahu pasal ni. Tapi nak tahu juga macam kalau kesan
you ambil dadah macam daripada you cakap gam and then mushroom dengan case semua tu, apakah kesan-kesan dia selepas tu? Adakah rosak ke organ ke? Dia ada 2 kesan bila ambil dadah ni. Kesan pertama kesan jangka masa pendek lah. And then kesan jangka masa panjang ni yang orang tak pernah fikir pun apa yang akan jadi pada diri dia. Kesan jangka masa pendek ni dia akan 360 darjah, kita punya perilaku, kita punya diri terus berubah. And then kita punya fizikal pun akan berubah. Daripada seorang yang gemuk akan boleh bertukar jadi kurus. Berlebih kurus, cengkung kan. Dia and then kesan jangka masa panjang tu seperti tulang ni mudah reput. Tulang mudah reput, saraf pun tak betul. Kadang-kadang saya, apa yang saya kena hari ni, saya tak boleh nak berdiri dengan lama. Kalau waktu kawat dalam handing ni dulu kan, tak boleh berdiri lama. Kadang-kadang diri tu rasa macam nak tumbang je. Sampai sekarang pun saya masih jalan rawatan tu lah untuk saraf saya. Gigi mudah reput. Gigi kalau saya tengok gigi saya hancur ni sebabkan dadah lah dulu. Semua sebabkan dadah. Jadi semua jenis dadah lah akan menyebabkan gigi tu semua rosak. jenis dadah. Sebab tu orang tua-tua kata apa ni, dadah pemusnah anak bangsa. Orang tua-tua itu cakap dah pesan awal dah. Jadi orang muda ni yang tak nak dengar lah. Itulah kalau macam gam tu buat pening. Kita ni kalau pening makan Panadol, dia lagi nak pening. Macam tu lah, saya tak faham. Tapi yelah macam you cakap tadi, dia dah jadi addicted kan. Dia dah jadi macam apa, first ingin tahu. Kita macam nak tahu pasal ni macam mana rasa dia, ni macam mana rasa dia. Lepas tu tiba-tiba dia jadi addicted kan. Lepas tu lama-lama dia dah jadi beli sendiri. Daripada beli dengan kawan-kawan saja, dia dah macam directly, you kata tadi, dia terus pergi dekat penjual itu sendiri, the owner sendiri kan. Tapi kalau macam tu, dia selalu isap dadah tu kat mana? Macam adakah dekat dengan rumah kawan-kawan ke? Ataupun mungkin dekat tepi sungai ke? You cakap tadi healing kan? Okay, baik. Dadah ni, dadah kampung, susah lah kalau orang nak isap dekat tepi sungai ke apa, tepi pantai ke. Kampung tak macam tu? Kampung tak macam tu. Kampung dia akan, dia antara dua. Masuk dalam pot ataupun dekat rumah sendiri je. Ataupun rumah kawan. Jadi dia mengikut umur juga sebenarnya. Dia ikut umur. Sebab apa? Sebab kalau orang-orang jenis tua ni, dia akan jadi malu lah. Dia mungkin dia akan cari satu pot, dia akan berkumpul dekat situ and then hisap ramai-ramai kat situ. And then orang muda ni dia akan hisap dekat rumah dia je lah. Okay, apa ni, penagih dadah ni dia ada 3 tahap tau. Tahap pertama, dia akan malu untuk orang tahu dia isap dadah. Tahap kedua, dia dah start mencuri. Mencuri ni macam duit keluarga dia dah rembat. Sebab dia nak beli dadah lah. Nak beli dadah. And then tahap ketiga, agresif. Dan sepatutnya kan, kalau kita nak kawal tindakan mana pun yang kita perlu ambil, tahap kedua ni. Bila dah start mencuri, report polis. Jangan dibiar. Ada keluarga kan, dia jenis sayang anak dia. Dia tak nak report kalau anak dia isap dadah. Betul. Jadi sepatutnya untuk mengelakkan daripada diri kita ni hilang nyawa lah apa. Sebab bila mana dadah dah kontrol, kita lupa siapa mak kita. Itu yang saya alami. Macam kalau pernah tengok video, betul. Saya teringatlah satu peristiwa di mana mak saya ni peniaga kedai seperti yang dalam video tadi. Dia peniaga kedai. Orang akan balik subuh tu akan singgah kat kedai mak saya. Jadi saya balik dengan keadaan tak tidur 4 hari. Dadah ni buat kita tak tidur. 4 hari saya tak tidur. Dah jadi apa? Apa jenis dadah pun? Dadah kalau yang jenis ganja dia akan jadi boleh tidur. Yang tak boleh tidur pil kuda, morfin dan batu. Jadi yang saya hisap waktu tu adalah batu. 4 hari tak tidur. Jadi saya nak top up diri saya. Nak orang kata kita punya stamina lah. Nak top up. Saya minta RM20 dengan mak saya. And then mak saya tak bagi sebab kalau dia tahu dah kalau dia bagi duit, confirm saya ambil dadah kan. Jadi dia nak elakkan, mungkin dia nak elakkan daripada saya ambil dadah, dia tak nak bagi duit. Apa yang saya buat, perkara yang paling saya menyesal sampai ke hari ni lah kan. Saya ambil nasi dagang yang mak saya jual tu, saya lempar. Lempar dekat dia? Lempar dekat depan orang ramai, saya lempar nasi dagang yang jual tu. Dekat lantai lah. Dekat lantai. Dekat tanah lah. Dekat tanah. Jadi benda tu bila dadah dah hilang daripada diri saya, barulah terfikir, kenapa aku tak pernah fikir dulu macam ni Mana nak letak muka mak aku dulu. Jadi macam kenapa aku buat macam ni. Itu semua punca daripada dadah lah.
Yelah, benda tu dah jadi agresif kan. Sebenarnya Ya. sebab I pun pernah kenal lah orang yang ambil batu ni dan pernah serumah kan, dan sangat-sangat agresif lah sebenarnya. Dan to be honest, betul lah you cakap, dia pun ada rasa nak berubah tapi dia tak tahu macam mana. Dia tak nak pun buat, tapi dia terpaksa ambil sebab badan dia jadi rasa sakit. Lepas tu dia dah jadi macam mana, dia dah jadi abusive dengan barang-barang pun, dia jadi macam tumbuk barang, pintu susah nak buka, tumbuk pintu macam tu kan. Tapi kan macam kan you cakap kalau nak berubah kan, adakah kena macam gradually berhenti ataupun macam boleh berhenti terus? Macam kalau satu hari berapa kali isap drugs tu lah kan, dan macam mana nak check dada tu ori ke tak, macam you cakap pasal gam tu sebenarnya mana boleh dapat dekat kemahiran hidup macam tu. Okey, baik. Satu hari berapa kali saya pun tak pastilah. Mungkin ada orang yang lebih ekstrim daripada saya lah kot kan. Saya kalau dulu mungkin sikit lah, bagi saya dalam 4 kali satu hari lah. 4 kali. Mungkin ada orang lebih ekstrim kan, dia lebih daripada 4 kali kan. Jadi 4 kali ni pun dah cukup tenat lah nak berubah. Nak berubah mengejut tu, dulu saya pernah berhenti lah dalam 2 minggu. 2 minggu saya sakit. 2 minggu saya rasa macam tak boleh nak buat apa-apa. Jadi disebabkan saya tak tahan nak sakit, nak hadap sakit tu 2 minggu tu, saya ambil balik. 2 minggu. Jadi nak berhenti mengejut ni, ada orang kata boleh, ada orang kata susah lah sikit. Tapi bagi saya mungkin dari 4 kali sehari jadi 2 kali, lepas tu lama jadi sekali ke tidak? Dia bukan yang macam tu lah. Seeloknya bagi saya berhenti mengejut terus lah. Sebab kalau kita ada niat nak berhenti, kalau kita tangguh contoh tak apa, hari ni 2 hari, esok dia akan jadi tambah pula daripada 2 kali terus tambah jadi 4 kali, 5 kali. Bila nak berhenti terus belah daripada rumah tu, belah daripada kampung tu lah. Okey, soalan kedua tadi, macam mana nak check dada tu ori ke tak? Okey, baik. Nak check dada tu ori ke tak Okey, ni kalau saya bagi tahu ni takut ramai pula yang tengok video ni cari kan. Tak, ni saya bagi supaya ada pengetahuan sedikit tentang dadah. Supaya kita tidak mudah ditipu oleh penjual-penjual dadah kan. Macam tu. Aku risau juga kan. Macam nanti takut kena tipu tapi masih kau isap dadah. Mungkin kita supaya nak elakkan daripada orang bagi kita tu, kita tak tahu pun apa yang orang bagi kat kita tu. Okey. Jadi dadah jenis pel kuda, dia pel berwarna kemerah-merahan dan ditulis dekat atas pel tu WY. Itu adalah pel kuda. Jadi kalau batu ni kalau dekat kedai pun ada jual tau. Kedai-kedai biasa. Ais ni. Orang panggil dekat apa, tawas ke pawas tak silap saya. Ataupun sama je jenis. Tawas. Sama je bentuk tawas tu. Ataupun satu lagi garang bukit. Garang yang tebal tu. Tu bentuk ais. Morfin ni payahlah sikit kot. Sekejap, mana je benda ni boleh dapat dekat kedai-kedai? Taklah. Kalau dadah yang ori, kalau tawas tu, kalau kita bakar, dia akan jadi macam hangit. Dia cair and then warna hitam. Kalau dadah yang ori, dia cair tapi tak warna hitam, tak hangit. Kalau tawas ni bakar berasap keluar hitam. Faham. Tapi maknanya kalau bagi you, patut dia orang beli dadah yang fake je lah. Maknanya jadi tak adalah addicted sangat kan? Ke macam mana? Saya tak payah beli dadah lah, senang cerita. Tak payah beli dadah. Don't do drugs guys. Okay. Tadi you ada cakap pasal you pergi Henry Geni kan. Tapi you kata Henry Geni tu lagi better daripada dekat sel, sebab Henry Geni tu macam dom and then you tak rasa sunyi and then you banyak aktiviti. Tapi apa pengalaman buruk you dekat situ? Okay, baik. Sekolah Henry Geni ni ada 2 je dalam Malaysia. Satu di Puncak Borneo, satu di Teluk Mas Melaka lah. Kalau dengar Juvana ni ada banyak. Juvana ni apa salah yang melakukan kesalahan di bawah umur, itu semua Juvana. Sekolah Tunas Bakti, pernah tengok cerita Juvana kan? Sekolah Wira Bakti, and then sekolah Asrama Akhlak, itu semua Juvana. Jadi untuk kes-kes yang ekstrim akan dihantar ke sekolah Henry Geni. Sekolah Henry Geni tak ramai, dalam 1,000 orang je. 1,000 orang je. Jadi itu tempat yang Juvana yang ekstrim lah. Apa pengalaman yang paling buruk? Ini saya share supaya dia orang tahu kalau dia orang buat silap, dia orang buat salah di peringkat remaja ni, dia orang akan kena macam ni. Ya, sebab kan sebenarnya ramai yang macam alah pergi Henry Geni je pun. Aku kuat aku boleh je tahan duduk kat sana. So ni kita dengar cerita sendiri. Sekarang remaja ni selalu menganggap jenayah adalah satu lawak jenaka.
Dia buat jenayah, buat suka hati. Kadang-kadang dia tak sedar pun yang dia buat tu adalah jenayah. Jadi selalu menganggap jenayah macam tak ada apa-apa macam kan. lawak, macam usir orang melawak, mencuri Jadi melawak. saya nak cerita ni supaya ada timbul kesedaran jangan buat jenayah dan jangan masuk ke sekolah negeri ataupun jabatan penjara Malaysia lah. Mana-mana penjara dalam Malaysia janganlah masuk. Jadi apa yang paling teruk pengalaman buruk saya dekat Handgeni lah. 4 benda je benda bully yang saya boleh cerita. Bully 4 tu banyak tau bagi dia saya. ada banyak. 4 je tau bagi dia. Dia lagi banyak tapi saya tak boleh nak cerita. Sebab mungkin ada rahsia kerajaan lah. Jadi 4 benda ni mungkin dah cukup menginsafkan lah. Pertama sekali, apa bully benda yang paling saya teringat lah sampai ke hari ni, kalau kena sebut je rasa menyilu. Yang pertama, tumbuk di halkom dipanggil cicak. Ni tumbuk dekat halkom ni. Halkom ni boleh gerak kiri kanan dah ni. Dia tumbuk dekat halkom, bukan tumbuk macam tumbuk adik-adik. Tumbuk disuruh angkat. Sebab apa orang panggil cicak? Disuruh tengok cicak dekat atas. Tiba-tiba tangan sampai. Dia tumbuk betul-betul ngam-ngam dekat halkom kita ni. Itu sebab apa? Sebab you itu ada ration ataupun salam perkenalan sekolah negeri lah. Allah. Salam perkenalan. Wajib biasa tengok dan Juvana salam perkenalan kan. Kau nak sangat masuk negeri ni, ni sini bagi cicak ke kau. Semua penghuni wajib rasa benda ni. Yang mana masuk sekolah negeri, kalau keluar kenal tak cicak? Confirm dia cakap kenal. And then yang kedua, dekat kita punya tulang rusuk ni, ada di antara tengah-tengah ni ada satu tempat lembut tau. Ulu hati orang panggil. Jadi apa yang dia orang buat, dia orang baringkan junior. Seorang senior akan pegang di tangan, seorang senior akan pegang kaki. Dia tumit. Dia pijak ulu hati kita ni. Pijak bukan pijak slow, dia pijak hentak, betul-betul hentak. Dekat ulu hati ni. Kalau kena dekat perut ni, mungkin kita boleh tahan nafas lagi. Kalau kat perut tak boleh tahan nafas lagi. Tapi kat ulu hati ni tak boleh nak tahan nafas dah. Saya waktu kena tu terus tiba-tiba badan yang rasa sejuk, mata terus putih. Sejuk ni tu pitam, bangun-bangun putih. Nak cari nafas tu tak jumpa nafas kat mana waktu tu. Saya cari nafas tak jumpa. Tak lebam ke kat situ? Maknanya beberapa hari kalau nak recover tu? Nak cakap tumit tu memang tak ada kesan lebam lah. Kalau tumbuk dengan tangan guna kita punya buku 5 mungkin akan lebam. Tapi guna tumit ni takkan tinggalkan kesan lebam lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia suruh laki ni, budak-budak laki plank. And then seorang senior datang, sepak kita punya tulang rusuk ni gunakan keting. Dia bukan sepak guna yang tapak kaki, yang kaki kita tu. Dia ada dua jenis sakit. Satu yang bunyi pad tu, dia akan rasa pedih je. Pedih ni sekejap je. Tapi bunyi kelekuk tu, yang tu yang sakit lama. Dia takkan bunyi macam tu. Dia akan bunyi bila tulang berlaga dengan tulang, memang sakit lah. Saya waktu tu kena campak memang jauh. Ini waktu tu memang cari juga nafas. Itu cari nafas untuk kali ketiga lah. Itu hari yang sama. Dah kena 3, dia suruh bangun lagi. Dah pitam lah semua tadi, dia suruh bangun lagi. Dia suruh junior duduk melutut. Seorang senior datang, orang panggil penalti. Dia shoot penalti atas dada kita ni. Atas dada, kaki tu, dia shoot atas dada kita. Macam betul-betul ambil penalti. Ya Itu 4 bully yang ada dekat Handgeni lah. Itu pun you cakap je tau. Itu pun dah Ada macam banyak separuh lagi, mati. memang Kalau banyak. cakap salam perkenalan, tak nak kenal you. Boleh ke macam tu? Tak nak kenal. Dia mungkin orang tertanya-tanya kenapa tak balas balik kan. Jadi junior, orang yang baru masuk dekat sekolah Handgeni, tak ada kawan-kawan lagi. Betul lah tu. Senior, kalau tak dia mana-mana baru- sekolah pun, kalau you dah kena bully, takkanlah you nak lawan terus. Sebab you tak kenal orang, you tak tahu siapa yang boleh cover you, you tak tahu siapa yang jahat dan siapa yang lagi brutal kan. Jadi nak melawan senior tu, dia akan jadi ada geng ramai. Jadi kalau buat report ataupun bagi tahu warden, hari ni senior tu akan turun asingan. Bilik asingan dia akan duduk 14 hari. Jadi yang ramai-ramai ni lagi akan ragging setiap hari budak junior ni yang report tu. Berapa lama you dekat situ? Saya 3 tahun kat sana. Allah, 3 tahun. Maknanya tahun ketiga tu dah okey sikit lah sebab macam dah kenal orang. 2 tahun saya kena bully lah. Sebab tahun pertama tu saya junior, betul-betul junior. Tahun kedua tu saya tiba-tiba terdetik dalam hati nak ambil SPM. Sebab saya kena buang 7 bawah sekolah sebelum masuk Handgeni, 7 bawah sekolah. And then masuk ke SPM, dia akan jadi junior balik. Sebab saya akan ambil tingkatan 4. Tingkatan 4 yang bully tingkatan 4 waktu tu. Walaupun saya dah waktu tu umur dah 19 lah kata kan. Masuk ambil tingkatan 4, tetap yang form 5 ni akan bully tingkatan 4 ni. Jadi 2 tahun sistem bully saya kat sana. Nak belajar, nak ambil akademik dekat dalam Handgeni memang sangat susah lah. Satu gagal dalam Handgeni, satu G akan kena sebat menggunakan pipe PVC sebanyak 10 kali di tapak kaki. Itu satu gagal. Kalau satu E 5 tapak kaki.
Itu yang saya kalau ikutkan, alhamdulillah 7 buah sekolah saya yang saya kena buang. 2 tahun saya push otak saya untuk nak ambil SPM. Saya nak balik nak sambung belajar, saya dapat 5A dalam SPM lah. Pada tahun 2019, dan saya dianugerahkan pelajar cemerlang pada tahun 2019 lah. Jadi sebabkan tak nak G sebenarnya. Memang you bangkit. Sebab bukan nak bangkit, sebab tak nak G. Tak nak G. Last lah question sebenarnya. Okay, sebab you dah lalui macam-macam tau sebenarnya. You dah lalui daripada umur you 12, and then like you dah terpesong ke arah yang ke sana, and then you dah masuk Handogani. Apa yang you nak bagi tahu your younger self kalau you boleh jumpa dia? Okay, wait. Saya ingat satu kata-kata daripada Corporal Razi Hamzah. Seorang anggota polis, di mana waktu peristiwa dia datang dekat saya ni, saya dah hampir nak bunuh diri sebenarnya. Dekat dalam lockup, vibe suasana dalam Handogani dan suasana lockup ni berbeza. Lockup ni sistem sel, Handogani sistem dom. Jadi nak cakap sunyi, lebih sunyi di lockup lah. Yang mana pernah masuk lockup tu dia rasa macam mana dalam lockup. Nak lari memang dah tak boleh, sebab dalam kawalan polis kan memang susah. Jadi apa yang saya nak buat, dengan cara saya nak bunuh diri, saya cari barang-barang. Waktu tengah cari nak benda yang boleh nak bunuh diri waktu tu, tiba-tiba Corporal Razif Hamzah ni yang datang kat saya, di mana kata-kata ni saya jadikan penutup di akhir buku saya. Buku Peluang Kedua, kalau tengok yang mana baca buku kata-kata yang daripada Corporal Razif tu, mungkin itulah kata-kata yang original daripada Corporal Razif. Jadi apa yang dia kata pada saya dalam sembang, dia buat saya menangis, dia buat saya deep waktu tu. Dia rasa macam satu tamparan yang cukup hebat lah. Itulah first time saya jumpa dia, di mana saya ingat dia ni, saya hafal nombor badan dia, nombor intake dia 161536. Wow. Jadi saya ingat dia sebab dia yang menyedarkan saya. Dia macam memberi tamparan yang cukup hebat. Dia yang buka mata you lah untuk betul-betul. Jadi apa yang dia kata pada saya, kalau kau dah buat silap, ini bukan awal yang buruk dan bukan akhir dalam hidup. Maknanya dekat situ, kalau kita yang dah pernah terlibat dengan benda-benda yang tak sihat ni, bukan bermakna yang kita tak ada peluang kedua. Macam tu. Bukan bermakna kita akan gagal selamanya kan. Jadi kita setiap saat, setiap minit dalam kehidupan kita ni adalah peluang untuk kita. Jadi kita kena pandai cari peluang, dan kita pandai gunakan peluang tu. Lagi satu lagi nasihat, mana saya sentiasa berpegang dengan nasihat ni lah. Ke mana-mana sahaja saya akan bawa nasihat ni. Jadi apa yang saya nak pesan, ini pun pesanan pada diri saya juga. Jika kegagalan yang kita cari, itulah yang kita akan jumpa pada masa hadapan. Tapi jika kejayaan yang kita cari, usaha perlu diteruskan. Tiada benda bulat yang datang bergolek, tiada benda nipis yang datang melayang. Semua dengan usaha. Dengan bila kita usaha dan terus usaha, insya-Allah Allah akan hadirkan sebuah kejayaan untuk kita. Itulah gitu. dari saya. Itu bukan untuk siapa-siapa yang yang edited dengan dadah je. Itu untuk kita semua sebenarnya. Okay, Izzat, tadi Izzat cakap Izzat pun vape kan. Mesti sedap kan. Okay, boleh rasa which one yang Izzat suka? Creamy Dia ke fruity? Macam-macam flavor ke apa? Fruity kita ada, ni ada watermelon gummy candy, strawberry cheesecake my favourite. Kita ada cereal mix, sama juga ni creamy. Ni lah mango kot. Tengoklah mana satu nak try. Try lu. Mango kan. Sedap ni lagi kan dari dadah. Sedap ni lagi daripada dadah. Jadi yang mana nak dapatkan dadah, jangan beli dadah. Jangan beli Nusti je, okey? Sebab Nusti memang padu.